Sekarang ini kita akan ikuti pula perkembangan semasa di peringkat antarabangsa. Apabila kalau kita lihat di kawasan Timur Tengah yang semakin bergolak dengan pelbagai krisis yang berlaku di sana dan termasuk juga dengan negara Yaman yang semakin meruncing keadaan di sana apabila pihak Syiah Houthi yang telah pun melakukan usaha pengganasan dan juga pengambil alihan kuasa di negara Yaman. Malah yang terkini serangan daripada pihak Saudi juga semakin mengeruhkan situasi di sana yang melibatkan keselamatan penduduk-penduduk dan juga warga asing yang berada di Yaman ketika ini. Dan justru itu kerajaan mula membawa pulang rakyat Malaysia di Yaman yang kini yang berada di sana, dan selepas ini kita akan juga kongsikan di mana mereka ada dua fasa yang telah diambil proses evakuasinya. Tapi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut tentang itu, kita akan terus berhubung bersama Muhammad Nasiruddin Othman, Presiden Persatuan Pelajar Malaysia Yaman, yang sudah pun berada di talian. Hazri. Hello. Assalamualaikum Nasiruddin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nasiruddin, selaku Presiden Persatuan Pelajar Malaysia Yaman atau Permaya yang kini telah pun pulang ke Malaysia sejak hujung tahun lalu Jadi mungkin Nasiruddin boleh kongsikan perkembangan dari sudut situasi kawan-kawan yang berada di sana dan juga kepentingan rakan-rakan pelajar dalam situasi peperangan di Yaman ketika ini. Macam mana? Silakan. Ya, bismillah. Maknanya saya kira macam perkembangan pelajar contohnya masa evakuasi pada kali hujung tahun baru ni, kali pertama saya kira. Maknanya keadaan tu sejaklah seteruk seperti evakuasi yang baru-baru ni, yang terbaru ni. Lebih teruk dan lebih besar lah saya kira daripada yang sebelum hujung tahun baru ni. Dan kerana sebab sebelum pada ini hanya sekadar dari segi dalaman sajalah, hanya dari segi dalam negara. Tak ada bantuan yang macam sekarang ni. Sekarang ni khususnya sekarang ni lebih pada luar negara yang menghantar serangan itu. So dan juga melibatkan ruang udara sehingga kan menyukarkan juga proses evakuasi pada baru-baru ni. Yang kali kedua ni lah. Maknanya sebab kebanyakan ruang udara telah tercemar dan tidak ada satu pun kapal terbang yang berani untuk nak landing khususnya di Sana'a lah, di ibu negara airport Sana'a. Dan bagi Nasiruddin sendiri, mungkin boleh kongsikan pengalaman anda sendiri apabila anda berada di sana dan berlaku pergolakan seperti ini. Bagaimana keadaan sebenar? Mungkin boleh kongsikan pada semua yang sedang menonton dan mendengar kini. Keadaan sebenarnya memang yang pertama sekali saya kira masa mula-mula berlaku tu mungkin kebanyakan rakyat dan juga khususnya pelajar-pelajar kita lah tidak ada kesedaran. Benda ni akan berlaku akan berlaku tiba-tiba macam tu. Kebanyakan masa mula-mula berlaku tu semuanya kebanyakannya tidak sedar. Ada masa tu tengah leka main futsal, ada yang sedang tengah leka tidur dan macam-macam lagi lah. Mengejut berlaku mengejut tanpa disedari berlaku mengejut tanpa disedari. Nah, macam yang masa hujung tahun baru ni pun tiba-tiba saja kapal terbang datang ke kawasan perkampungan. Kadang tu ada orang Melayu, ada orang Malaysia, maknanya tiba-tiba datang tembak-menembak, tiba-tiba berlaku. Okey, Nasiruddin, usaha yang dilakukan oleh Permaya untuk membantu menjaga kebajikan pelajar-pelajar yang diusahakan untuk dibawa pulang macam mana? Untuk bagi dari segi Permaya itu sendiri, persatuan, kita lebih kepada membantu kedutaan lah. Untuk kita nak melakukan evakuasi itu, dan kita banyak membantu dari segi menyediakan perkara-perkara keperluan kepada pelajar-pelajar lah. Antaranya kita memasak dalam masa kalau untuk kali pertama tu hujung tahun baru ni, kita duduk di rumah sementara tu kira dalam masa sebulan. So dalam masa sebulan kita masak, situlah kita mandi, situlah sakit, situlah apa. Itulah peranan Permaya yang lebih kepada nak
menyediakan keperluan pelajar pada masa ketika itu. Hampir 200 orang lebih duduk dalam satu rumah yang tak besar mana. Tapi selesa lah, maknanya tak besar mana tapi selesa. Itulah nak kawal 200 orang lebih tu. Itulah maknanya di antara pemaya tak boleh buat lah, menolong Sultan Amsar di Yaman pada ketika itu. Baik. Okey, sebelum kita berpisah di talian ya, Nasruddin, satu soalan ringkas ya. Bagaimana dengan nasib pelajar-pelajar semua yang tidak sempat menghabiskan pengajian di sana, dan apa yang mungkin rakyat Malaysia boleh lakukan untuk membantu dari sudut itu? Dari sudut itu, pihak kami telah ada melakukan perjumpaan dengan wakil Kementerian Pendidikan Tinggi, pengarah KPT. Kemudian dari segi kita punya janji untuk nak beri apa-apa itu susah sikit lah, sebab khususnya pemaya ni kuasa tak ada apa-apa kuasa dan kita mengharapkan maknanya daripada pihak kerajaan lah, maknanya membantulah pada sesiapa yang khususnya balik tu tahun akhir pun ada. Sikit saja lagi masa ada, tu. Tahun 3 pun ada. Jadi kita sekadar menjadi orang tengah sajalah. Baik. Untuk nak menyelesaikan ni, tapi setakat ni agak payah jugalah sebab kebanyakan pelajar-pelajar ataupun kebanyakan universiti di sana pun masih lagi. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Nasruddin. Kita doa banyak-banyak ya, mudah-mudahan akan dipermudahkan usaha kita. Terima kasih banyak dah. Sama-sama. Mereka juga hanya mampu melakukan sebanyak itu kan, dan melakukan yang terbaik untuk menjaga kebajikan para pelajar yang terjejas akibat pergolakan di Yaman itu sendiri. Dan kini kita juga akan berhubung bersama Abdul Qudus, pelajar tahun 4 pengajian Islam di Universiti Yamania yang baru tiba semalam. Ya. Dan yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Abdul Qudus, apa khabar anda? Ya, khabar baik, alhamdulillah. Kongsikan bagaimana setibanya di sini semalam, perasaan tu sendiri. Pastinya bersyukur yang tidak terhingga kerana selamat sampai di sini. Bagaimana gambaran perasaan dan juga keadaan apabila di sana? Kongsikan semuanya. Okey, bismillah. Alhamdulillah, yang pertamanya saya cukup mengucap syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat terlepas daripada musibah yang berlaku di Yaman. Yang mana sekarang ini masih lagi pelajar kita yang berada di sana yang merasai apa yang telah kami rasai sebelum pada ini. Jadi berdasarkan pada itu, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan lah. Dan pihak-pihak di antaranya Konsulat Malaysia di Jeddah dan juga Kedutaan Malaysia di Yaman yang berusaha bersungguh-sungguh membantu kami untuk keluar daripada kancah peperangan yang berlaku di Yaman sekarang ini. Semasa saya berada di sana, alhamdulillah, walaupun perkara itu berlaku hanya dalam waktu tertentu dan berlaku pada tempat tertentu sahaja. Dan boleh saya katakanlah mungkin dia orang akan start pada pukul 8 malam. Dan sehingga berlanjutan sehingga pukul 3 ataupun pukul 5 pagi besok besok hari. Tapi perkara itu juga mengejutkan setengah pelajar yang tengah tidur ataupun mereka-mereka yang dan juga rakyat-rakyat Yaman. Dan setengah dan banyakkanlah sebelum saya balik kami ada berbicara dengan rakyat-rakyat di sana dan mereka juga beritahu ramai yang di kalangan mereka ni pulang ke kampung masing-masing untuk berlindung, tidak tinggal di bandar Sana'a itu. Baik. Okey, bagi Abdul Qudus sendiri dah selamat sampai di tanah air dan mengetahui ada lagi rakan-rakan yang sekarang ini dah masih lagi dalam proses untuk dibawa keluar. Apa yang mungkin saudara harapkan, inginkan daripada situasi ini? Yang pertama, saya mengharapkan agar situasi ini reda untuk sementara waktu bagi pihak kerajaan untuk keluarkan pelajar yang masih berada di sana. Kerana keadaan di sana
tidaklah terlalu dia setengah tempat tidaklah terlalu teruk. Tapi dalam awal hal itu saya mengharapkanlah agar keadaan itu tenang untuk seketika dan kita dapat berusaha untuk pihak kerajaan dapat berusaha untuk mengeluarkan pelajar-pelajar yang berada di sana dengan selamat. Ya. Baik. Ya. Okey. Ada lagi saudara? Tak ada dah. Okey. Kalau ikutkan Abdul Qudus sendiri, berapa lama lagi tempoh untuk tamat pengajian? Tamat pengajian. Kalau saya hanya tinggal 2 bulan sahaja untuk mendapat degree. Sikit saja lagi. Sikit saja lagi ya. Walau bagaimanapun diharapkan saudara Abdul Qudus dan juga rakan-rakan yang lain semua bersabar ya buat masa ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi pengalaman di talian untuk kita semua dengari. Ya. Dan yang penting yang penting sekali saya rasa sekarang ini yang kita utamakan keselamatan dahulu. Ya, dan saya rasa dah selamat sampai, dah selamat dikumpulkan semua. Okey, di tanah air ya. Ya. Selepas tu boleh kita fikirkan hala tuju selepas itu nak sambung pengajian di tanah air kita di Malaysia ataupun ada di tempat-tempat lain yang menawarkan kursus-kursus pengajian yang sesuai dengan kursus yang anda semua pelajari di sana. Ya, saya rasa ada cara kita sekali lagi kita tegaskan ni, kita doa banyak-banyak, ya mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan.